Salam sejahtera kami ucapkan kepada pensyarah kami yaitu Dr. Syauki dan kawan-kawan sekalian. Dalam video ini kumpulan kami yaitu kumpulan 7 akan membentangkan esai berkumpulan kami yang bertajuk Bahaskan Perubahan Landscape Kepimpinan Arab Selepas Perang 6 Hari 1967. Salam sejahtera, saya Erada Brabantason, BA 191107964. Saya akan bentang bagian pengenalan. Perang 6 Hari Arab-Israel 1967 merupakan peristiwa yang penting dalam sejarah konflik Arab-Israel di rantau Asia Barat. Pengaruh pihak British di Asia Barat selepas berlaku Perang Suez pada tahun 1956 adalah dianggap semakin menurun berbanding pengaruh Amerika dan Soviet. Hal ini demikian karena telah menimbulkan pelbagai implikasi atas peperangan tersebut yang berlaku pada 5 Jun 1967 dan tamat pada tahun 11 Jun 1967 yang telah mengubah landscape geopolitik wilayah Arab Israel sehingga hari perubahan tersebut terus kekal. Selain itu, peperangan ini bukan saja dilihat pada dua pihak yang membabitkan kepada Arab Israel, tetapi turut melibatkan persaingan pengaruh antara blok demokrasi yang dikuasai oleh Amerika Syarikat dan Soviet Union. Sekian, seterusnya. Seterusnya kita beralih kepada faktor-faktor berlakunya Perang 6 Hari 1967, di mana umum kita mengetahui bahwa setiap peperangan yang terjadi semestinya terdapat faktor yang mencetuskan perang tersebut, di mana faktor utama terjadinya Perang 6 Hari pada 1967 ialah disebabkan oleh ketidakpuashati masyarakat Arab di mana apabila sebenarnya kedua bangsa sudah diusahakan untuk berdamai, tetapi Israel tetap ingin meneruskan konflik dan menolak perdamaian itu apabila Israel menolak pembagian wilayah dan berusaha menubuhkan negara tanpa mahu menerima adanya negara Palestina di sebelah mereka. Yang mana perdamaian melalui cara pembagian wilayah Palestina kepada 6 daerah lalu diserahkan 3 daerah kepada Israel dan 3 daerah selebihnya kekal dengan Palestina. Keadaan ini mengakibatkan berakhirnya dengan berlakunya peperangan antara negara-negara Arab berhadapan dengan tentera-tentera Israel. Seperti yang kita ketahui bahwa peperangan tidak hanya membawa kerugian terhadap negara-negara Arab, secara amnya malah mengorbankan ribuan orang, di mana konflik yang ditimbulkan oleh Israel telah membawa kepada ketidakpuashatian masyarakat Arab pada ketika itu, telah membawa kepada implikasi penglibatan kedua-dua pihak, yaitu Arab yang terpaksa berhadapan dengan Israel. Tekanan terhadap negara Israel juga telah dilakukan oleh pejuang Palestina yang mana mereka telah mengambil kesempatan menyerang dalaman Israel lalu mengakibatkan stabilitas nasional Israel menjadi tidak aman. Ini ditambah lagi atas bantuan Syria yang berusaha membantu semangat perjuangan rakyat Palestina melawan Israel. Bantuan tersebut atas perintah Syria yang telah mendapat sokongan kelompok militer dan turut dibantu oleh gerakan Al-Fatah yang mana terus melakukan serangan ke atas Israel dengan sebahagian besar dilakukan oleh penduduk sipil di sepadan Israel dan Syria untuk menunjukkan ketidakpuashati mereka terhadap apa yang dilakukan oleh Israel untuk mendapatkan Palestina. Sebelum penaklukan pada tahun 1967, pengeluaran air dalam sempadan perairan Sungai Israel hanya melebihi 1.3 bilion meter setahun yang dipam melalui penggunaan akuifer dengan saiz yang besar di bahagian tebing barat dan perairan sungai di Syria, Jordan serta Lebanon. Sebanyak 80% daripada sumber air dari Sungai Jordan dengan jarak kira-kira 130 km yang diperuntukkan untuk pertanian dan 20% untuk air minuman. Projek pengangkutan air kebangsaan Israel telah dirasmikan pada Jun 1967 di bawah Perdana Menteri Levi Eshkol dengan kos kira-kira 420 juta lira Israel. Angkutan air terdiri daripada saluran terbuka, terowong, takungan air, 108 inci saluran paip sepanjang 77 km dari hujung selatan barat lembah Nizipah ke mata air Rosh Ha Ain. Hal ini menyebabkan negara-negara Arab turut membina pelan pengalihan punca air bagi
mengalirkan sumber air dari Dan Banias agar air berkenaan tidak memasuki Israel dan Laut Galilei. Namun begitu, air tetap mengalir masuk ke empangan Mukaibah, Jordan, Syria dan Sungai Litani, Lubnan. Oleh itu, pasukan pertahanan Israel iaitu IDF menyerang kerja-kerja pengalihan di Syria sehingga mengekalkan satu rantaian keganasan yang membawa kepada berlakunya peperangan. Pelan yang direka ini memerlukan eksploitasi perairan di luar wilayah Israel seperti empangan di Sungai Hasbani dan lencongan ke selatan melalui Israel di hulu Sungai Jordan yang bersempadan dengan Syria. Namun begitu, insiden sempadan kecaman Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan ancaman Amerika Syarikat terhadap pembinaan terusan lencongan secara unilateral di zon demilitarisasi dengan Syria telah membawa kepada pergantungan dari segi bantuan. Bukan itu saja, pengubahsuaian pelan yang mempunyai ciri-ciri gabungan dengan rancangan asal, misalnya stesen lencongan dipindahkan ke Tasik Tiberias, turut mendapat bantahan keras daripada Arab kerana tiada pembahagian perairan ke atas Lubnan. Selepas tamatnya perjanjian gencatan senjata di antara Israel dan negara jiran Arab, pelan bermula dengan mengalirkan air dari perairan Sungai Jordan di utara Tasik Kinneret ke sempadan Syria melalui ketinggian 256 meter. Kini, kerajaan Israel telah mengurangkan pergantungan terhadap pengangkutan air bangsaan dan jumlah air yang dipam dari Laut Galilei juga semakin berkurangan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Arjan Ramli dengan Metrik BA 19161041. Dan seterusnya saya akan menerangkan faktor-faktor perang, iaitu peranan kepimpinan Arab. PLO atau dikenali sebagai Palestine Liberation Organizations merupakan gabungan dari pelbagai organisasi pembebasan Palestin yang lahir sebagai organisasi yang berjuang untuk membela hak-hak bangsa Palestin yang ditekan kerana adanya kekuasaan organisasi yang dimiliki oleh Israel. Namun begitu, rakyat Palestin sendiri merasa berpuas hati dengan kinerja PLO yang menjadi satu-satunya perwakilan bangsa Palestin yang diakui oleh PBB yang semakin mendesak dan tidak mampu berdaya. PLO telah diusir oleh tentera kerajaan Al-Sahibiyah di Yordania dan wafatnya Presiden Mesir Gamal Abu Nasir yang merupakan tokoh terkemuka dalam melawan Israel. Oleh itu, peranan kepimpinan Arab yang diketuai oleh Presiden Mesir Gamal Abu Nasir berusaha agar Arab dipertahankan oleh serangan Israel dan ini jelas melalui pelaksanaan PLO. Hal ini demikian kerana merujuk kepada kes perang Arab Israel pada 1967, pergeseran pendapat dan perlintikahan berhubung kepentingan nasional bagi Israel, Mesir, Jordan dan Syria telah mengundang kepada berlakunya peperangan walaupun perjanjian keamanan dan gencatan senjata telah dimeterai. Buktinya, peperangan pernah meletus di antara Israel dan negara-negara tersebut pada tahun 1948 dan diikuti dengan perjanjian damai pada 1949. Menurut kepimpinan Arab iaitu Presiden Nasir dalam ucapannya semasa sidang media di Kahira pada 28 Mei 1967 telah menyatakan bahawa we will not accept any coexistence with Israel. Today the issue is not the establishment of peace between the Arab states and Israel. The war with Israel is in effect since 1948. Tegasnya, dalam ucapannya, peperangan telah menjadi bihod akhir bagi pihak Israel dan Arab dalam menyelesaikan agenda dan misi mereka yang tersendiri dalam peperangan Arab pada 1967 dan secara keseluruhannya faktor-faktor berlakunya peperangan dalam konteks isu kepimpinan Arab dapat dihubung kaitkan antara pendekatan realistis. Saya Monica Dion Lim, nomor matriks BS 19110651. Seterusnya saya akan membentangkan berkaitan dengan faktor berlakunya perang 6 hari 1967, yaitu strategi pihak Israel, yang mana memperlihatkan kepada kemenangan pihak Israel dipengaruhi oleh kepakaran dan susun atau strategi dalam membuat persediaan awal dalam berhadapan dengan pihak lawan. Keadaan yang mana mendorong kepada tercetusnya konflik antara pihak Israel dan juga negara Arab juga disebabkan oleh ancaman dan juga keugutan yang diterima oleh pihak Israel, dan hal ini tidak dipandang remeh. Sebaliknya, pihak Israel melakukan persediaan dengan meningkatkan kecekapan dan kemampuan ketenteraan serta menyusun strategi perang sebelum diserang oleh negara Arab. Provokasi yang berlaku antara Israel, Jordan dan juga Israel Syria memperlihatkan kepada strategi pihak Israel dalam menghadapi ancaman. Keadaan ini juga disebabkan oleh protes terhadap pelanggaran terhadap persetujuan gencatan senjata pasukan Mesir yang disampaikan oleh pihak Israel. Disebabkan oleh ancaman dan yang diterima oleh pihak Israel yang pihak Israel telah memulakan langkah awal maupun strategi awal dengan melakukan tindakan militer sebelum diserang oleh negara Arab. Hal ini juga diperhatikan berlakunya ancaman daripada negara Arab
seperti serangan terhadap pertempatan Israel, penutupan jalan kapal. Ancaman juga berlaku daripada Presiden Gamal Abdul Nasser yang mahu menghapuskan etnik Yahudi. Selain itu, berlakunya krisis ekonomi di negara Israel dan juga ancaman untuk menyerang daripada Mesir dan Syria. Pihak Israel telah mengatur strategi dan merancang untuk penaklukan dengan sokongan daripada Amerika Syarikat dan juga British dalam memperluaskan sempadan. Penaklukan ini juga termasuk keinginan pihak Israel untuk menguasai Baitul Muqaddis. Oleh itu, pihak Israel walaupun merupakan sebuah negara yang baru dan kecil pada masa itu, tetapi mampu menundukkan pihak lawan. Sebelum berlakunya perang, pihak Israel telah melakukan strategi maupun persediaan menghadapi sebarang kemungkinan disebabkan adanya ancaman dan ugutan daripada negara Arab yang mana mahu melancarkan serangan ke atas Israel disebabkan ketidakpuasan hati. Salam sejahtera, nama saya Agensia Gibin BS 19110824. Seterusnya, saya akan beralih kepada perubahan landscape kepimpinan Arab selepas Perang 6 Hari 1967. Pertama, berlaku perubahan persepsi Palestin terhadap negara Arab. Ketidakmampuan Palestin ini untuk berjuang sendiri akibat daripada dampak kekalahan pada tahun 1931 hingga 1939 menyebabkan penduduk Palestin ini terpaksa bergantung kepada Liga Arab sebagai penyelamat yang mampu membebaskan tanah air mereka daripada belenggu Israel. Namun, malang bagi Palestin apabila mereka harus menyaksikan pasukan gabungan Liga Arab ini masing-masing bersaing antara satu sama lain, saling curiga-mencurigai dan mensabotaj pembahagian untuk mendapatkan daerah Palestin. Justru itu, pengambilan hak bangsa Palestin oleh negara-negara Arab ini telah menyebabkan timbulnya perubahan persepsi penduduk Palestin terhadap negara Arab yang akhirnya telah menjadi duri dalam daging bagi penduduk Palestin. Perubahan landscape kepemimpinan Arab selepas Perang 6 Hari 1967 boleh dilihat melalui kebangkitan gerakan gerila Palestin. Catatan sejarah menyatakan bahwa terdapat banyak kematian berlaku ketika Perang 6 Hari 1967 dan keadaan ini telah membawa kepada perubahan perspektif penduduk yang membawa kepada kebangkitan gerakan gerila Palestin. Pada pengetahuan kita, Perang 6 Hari ini dimenangi oleh Israel dan kekalahan ini membangkitkan gerakan gerila Palestin untuk menyerang balas. Gerakan gerila Palestin ini merangkumi banyak penglibatan, yaitu kemunculan Al-Fatah, Barisan Populer, PFLP, dan banyak lagi di bawah Pertubuhan Pembebasan Palestin PLO. Gerakan gerila Palestin ini bertujuan berpolitik dengan mengangkat senjata serta untuk menjatuhkan Israel. Seterusnya mendirikan negara demokratik sekuler, yaitu penduduk Palestin Yahudi hidup bersama. Gerakan gerila Palestin ini coba dihalang oleh PBB dari menyerang Israel sehingga urusan damai diusahakan dalam masa yang singkat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Rohayani binti Abdul Qadir bernomor metrik BS 19110170. Saya akan membentangkan mengenai perubahan lanskap kepemimpinan Arab selepas Perang 6 Hari 1967 dalam skop perubahan geopolitik Timur Tengah. Israel telah menunjukkan bahawa mereka mampu untuk menguasai Mesir dan Syria dan juga mahu memulai serangan yang strategik di mana dapat mengubah keseimbangan wilayah di sana. Mesir dan Syria juga melancarkan penyerangan negara pada tahun 1973 dalam satu percubaan untuk menguasai kembali wilayah yang telah direbut oleh Israel. Pada 19 Jun 1967, pemerintah Israel menggunakan pungutan suara untuk mengembalikan Sinai kepada Mesir dan juga Bukit Golan kepada Syria sebagai imbalan atas terjadinya perjanjian perdamaian dengan meminta bantuan daripada Amerika Syarikat. Namun, Amerika Syarikat tidak memberitahu Israel memerlukan bantuan mereka untuk menyampaikan perjanjian perdamaian ini untuk Mesir dan Syria. Oleh itu, beberapa tokoh sejarah menyatakan bahawa Mesir dan Syria tidak pernah menerima tawaran itu. Seterusnya, pada 25 sehingga 27 Jun 1967, Israel telah menggabungkan Baitul Maqdis Timur bersama dengan kawasan utara dan selatan tebing barat ke dalam kawasan Israel yang baharu. Kesudahannya, Jordan dan Mesir menarik balik tuntutan masing-masing terhadap tebing barat dan semenanjung Gaza. Selepas penaklukan wilayah-wilayah baharu ini oleh pihak Israel, sebuah usaha penempatan baharu telah dilancarkan bagi memastikan keselamatan wilayah tetap Israel. Sekian itu saja daripada saya. Seterusnya kita kepada pembentang yang seterusnya.
Saya Nurfarah Hidayah binti Awang Cucu, alias Abidin, nomor matriks BS 19161047. Saya akan membentangkan bahagian termeterainya Revolusi Majelis Keselamatan PBB 242. Konflik antara Arab dan Israel menuntut penglibatan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu dalam proses damai antara kedua-dua negara untuk mencari inisiatif bersama bagi konflik yang berlaku secara berterusan ini. Perang 6 hari 1967 memerlukan Majlis Keselamatan PBB untuk mengambil bahagian dalam Revolusi 242 untuk bertindak dalam pelbagai langkah drastik bagi menyelesaikan konflik abadi di Timur Tengah. Konflik antara Arab dan Israel boleh digambarkan secara garis besar jika peperangan besar antara kedua-dua negara berlaku semasa Perang 1967 yang ditimbulkan oleh peningkatan anti-Siti daripada serangan Israel yang dibalas dengan keganasan bersenjata terhadap negara jiran yaitu Arab. Konflik Palestin-Israel ini berkembang menjadi konflik serantau yang dikatakan memberi kesan kepada keamanan dan keselamatan negara menyebabkan termeterainya Revolusi Majlis Keselamatan PBB serta ikut terlibat dalam penyelesaian konflik damai Palestin-Israel. Konflik ini berlaku pada tahun 1967 sehingga menyebabkan berlakunya perebutan wilayah yang melibatkan berbagai pihak sehingga tidak berpuas hati malah menyukarkan lagi untuk menamatkan proses damai ini. Termeterainya Revolusi Majlis Keselamatan PBB 242 didorong oleh Perang 6 Hari pada tahun 1967 di mana Israel mengisytiharkan perang sebagai tindak balas terhadap ancaman Presiden Mesir yaitu Nasir. Dalam tempoh masa 6 hari saja, Israel memenangi tebing barat dari Jordan, semenanjung Gaza dan semenanjung Sinai dari Mesir, dan Bukit Golan dari Syria walaupun pada ketika itu Israel masih lagi menakluki tebing barat, semenanjung Gaza dan Bukit Golan. Israel mengawal semua aspek sejarah Palestin dan telah menubuhkan kerajaan tentera baharu. Revolusi 242 ini lebih menitik beratkan kepentingan kedaulatan, integriti wilayah dan kemerdekaan politik setiap negeri di rantau ini. Revolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 242 ini telah diterima pakai sebulat suara oleh Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 22 November 1967. Revolusi ini telah disahkan oleh Duta British Lord Caradon dan merupakan salah satu cadangan daripada beberapa draft yang pertimbangkan dalam Majlis Keselamatan PBB 242. Secara kesimpulannya, terdapat banyak faktor yang menyebabkan berlakunya peperangan di bahagian Timur Tengah, terutama sekali konflik yang berlaku antara Palestina dan Israel yang masih lagi berlaku sehingga hari ini. Peperangan yang berlaku ini telah membawa banyak perubahan yang sangat besar di kawasan Timur Tengah, khasnya bagi wilayah Palestina. Kegagalan Liga Arab dalam menyelesaikan konflik yang berlaku berpunca daripada tiada kesepakatan yang didapatkan daripada kedua-dua belah pihak yang masing-masing bersaing untuk mendapatkan kawasan yang sama bagi membentuk sebuah negara. Kesungguhan Israel dalam merampas tanah air Palestina ini kita dapat lihat melalui strategi yang dilakukan bagi memastikan tanah air Palestina menjadi miliknya. Kekalahan Palestina dalam peperangan yang berlaku telah menyebabkan Israel berjaya memperoleh kemerdekaan di atas tanah air Palestina. Secara nyatanya, perkara tersebut tidak dapat diterima oleh penduduk dan masyarakat Palestina sendiri, yang sangat terkesan dengan peristiwa tersebut di mana mereka merasakan tertindas dan terbuang dari negara yang sejak dari awalnya mereka duduki. Sekian, terima kasih.